Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat datang ke Majans TV. Bagi mereka yang tak kenal siapa aku adalah seorang manusia yang menjual headphone. Ini adalah headphone aku daripada Blackstone. Tak banyak lagi guys, tinggal 8 biji saja. Jadi bagi mereka yang berminat untuk menikmati audio yang baik daripada Blackstone dengan harga yang berpatutan beserta dengan limited edition dia punya kotak yang korang takkan dapat dekat mana-mana lagi selepas ini. Dengan hanya RM60 korang dapat limited edition kotak yang ada muka aku, yang ada signature aku, yang ada satu headphone yang menarik dan satu headphone yang berkualiti. Dan ya, 8 biji lagi guys. 8 biji saja lagi. Thank you so much guys. Bagi mereka yang dah beli, stay tune. Another giveaway for you guys soon. Alright? So, pada hari ni aku nak share dengan korang satu video. Video ni adalah pasal benda yang menarik, pasal benda-benda yang mungkin kita tak tahu, mungkin kita tahu, yang ada dekat tanah haram, tanah suci kita, iaitu Mekah dan juga Madinah. As a few lah benda ni yang aku kumpulkan. Tak banyak, dalam 6-7 macam tu je lah. Aku nak share dengan korang benda-benda yang mungkin korang tahu dah ataupun mungkin korang tak tahu. Kita sama-sama nikmati, kita sama-sama hayati benda yang ada dekat tanah suci kita, tanah haram kita. Dan bagi mereka yang belum subscribe, please feel free to subscribe first. Hit the notification button and let's dive into the video. So guys, ini adalah Kaabah. Ini adalah Kaabah yang kita kenali daripada dulu sehingga sekarang. Ini adalah simbol kiblat kita yang kita orang Islam gunakan sejak daripada dulu lagi. Dia berbentuk cube. Tapi korang tahu tak, sebenarnya Kaabah ini pada mula-mulanya bukan berbentuk cube, tapi dia berbentuk rectangle. Beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, orang Quraisy dekat Mekah pada ketika itu rebuild Kaabah ini. Seperti yang kita tahu, Kaabah ni pernah runtuh, pernah dimusnahkan dan kemudian dibuat balik. Apa yang special pada pembuatan Kaabah pada kali ini adalah orang Arab Quraisy pada ketika itu memang nak dirikan Kaabah ini hanya menggunakan duit yang halal sahaja, duit yang bersih daripada segala riba, segala daripada asas yang tak halal semua itulah. Jadi mereka kekurangan duit, mereka tak ada duit untuk buat balik Kaabah ini seperti rectangle shape itu. So maka dia buatlah bentuk jadi bentuk cube ini. Dan mereka tambah satu lagi buatan, dia macam semi circle dekat Kaabah itu yang dipanggil Hatim ataupun kita kenali dengan Hijr Ismail, untuk dijadikan sebahagian daripada Kaabah itu sendiri. Dan kerana itulah ada yang mengatakan jika kita solat di Hijr Ismail itu seolah ibaratnya kita solat di dalam Kaabah juga. Yang seterusnya mungkin kita tak tahu adalah pasal batu hitam ini atau dipanggil Hajarul Aswad, ataupun nama orang putih ini dipanggil The Black Stone. Kalau kita tanya orang Islam, semua dah kenal dengan batu hitam ni ataupun Hajarul Aswad ni. Tetapi ada yang mungkin tak tahu adalah batu ini pernah dicuri, pernah hilang daripada Kaabah sebelum ini pada tahun 930 Masihi oleh Puak Karameh. Pada mulanya batu syurga ini dicuri ataupun diambil dalam keadaan yang seketul. Memang satu biji batu besar itu dibawa lari. Tetapi malangnya selepas 20 tahun ia dicuri, Hajarul Aswad itu ataupun batu hitam itu dikembalikan dalam keadaan dah terpecah. Batu itu terpecah kepada 7 bahagian. Jadi kalau korang tengok kat dalam tu, yang hitam besar tu, tu bukan semua batu dia. Kalau korang tengok dekat-dekat, korang zoom in dekat-dekat, korang akan nampak dia punya ketul-ketul batu yang ditanam, yang dimolkan di dalam batu yang lebih besar itu. Sekarang persoalannya, bagaimana kita nak tahu bahawa batu yang dipulangkan itu adalah betul batu dari syurga? Untuk menentukan bahawa Hajarul Aswad itu adalah batu daripada syurga yang sebenar, para ulama pada ketika itu melakukan 2 ujian ke atas batu ini. Yang pertama, batu itu dicampak ke dalam air untuk melihat sama ada ia tenggelam ataupun timbul. Dan apabila batu Hajarul Aswad itu diletakkan di dalam air itu, maka dia timbul. Ini kerana batu yang dari syurga tidak akan tenggelam di dalam air yang datang ni daripada bumi. Ujian yang kedua yang dilakukan ke atas batu Hajarul Aswad ini adalah mereka membakar batu ini dengan api yang sangat marah, dengan suhu yang sangat-sangat tinggi. Kenapa yang dibakar? Kerana mereka ingin lihat sama ada batu itu akan terasa panas ataupun tidak. Ini kerana guys, batu dari syurga tidak akan terasa panas apabila dibakar oleh api yang berasal daripada bumi. Jadi setelah dua-dua ujian yang telah dilakukan, maka terbuktilah bahawa batu yang dipulangkan itu setelah 22 tahun dicuri adalah batu daripada syurga yang sebenar. Fakta seterusnya yang mungkin kita tak tahu jika kita berada di Mekah adalah mengenai dengan Multazam. Multazam itu terletak berdekatan dengan pintu Kaabah kalau korang nak tahu. Dan ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, kita menyentuh bahagian ini dan kita berdoa, maka doa kita akan termakbul. Tidak kira apa jua doa yang kita sampaikan, yang kita minta apabila kita memegang Multazam itu. Jadi bagi mereka yang berkesempatan menunaikan umrah, menunaikan haji suatu hari nanti, pergilah dekat Multazam ini, cubalah untuk sentuh dan cubalah berdoa yang baik-baik untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya mengenai fakta mengenai tanah suci kita yang kita tak mungkin tidak tahu adalah
Kaabah, pasal Kaabah sendiri. Ini adalah Kaabah. Kalau korang nak tahu, dekat atas Kaabah ini ada satu lagi Kaabah. Betul-betul kedudukan di atas Kaabah ini ada satu lagi Kaabah yang berada di syurga yang actually digunakan oleh malaikat. Nama Kaabah ini adalah Al-Baitul Ma'mur. Kaabah yang berada dekat Mekah itu digunakan oleh manusia untuk membuat tawaf. Manakala Kaabah yang diberi nama Al-Baitul Al-Ma'mur ini digunakan oleh para malaikat untuk melakukan tawaf. Jadi guys, bukan saja manusia yang melakukan tawaf, malah malaikat pun juga melakukan tawaf. Sama je macam mana manusia melakukan tawaf, cuma tempat saja yang berbeza. Sekarang ni aku nak ceritakan pasal kat Madinah pula. Mungkin perkara ini tidak diketahui umum mengenai dengan menara-menara yang ada dekat keliling Masjid Nabawi itu. Menara-menara yang berada dekat keliling Masjid Nabawi itu, yang mengelilingi kubah hijau tu, ianya dicipta actually condong sedikit, condong keluar daripada masjid itu sendiri. Korang ingat tak, Nabi pernah berpesan, pernah bersabda bahawa apabila Dajjal cuba nak masuk Madinah, maka akan berlakunya 3 gempa bumi di bumi Madinah itu sendiri. Dan keeping this hadis in mind, mereka betul-betul mengikut hadis, mereka betul-betul menggunakan hadis sebagai panduan. Para designer, engineer, arkitek yang membina seni reka moden pada Masjid Nabawi ini actually create ataupun cipta pilar-pilar ini, menara-menara dekat keliling itu secara condong, agar apabila berlakunya gempa bumi di bumi Madinah ini, menara-menara ini tidak akan terjatuh di atas kubah hijau Masjid Nabawi dan akhirnya terkena makam Rasulullah SAW. Engineer-engineer ini, arkitek-arkitek ini dah memikirkan soal-soal seni bina ini berdasarkan hadis. Mereka mengambil tiba, mereka menggunakan hadis itu sebagai panduan untuk mereka create this pillar-pillar yang berada dekat keliling Masjid Nabawi ini. Dahsyat tak dorang ni? Dan seterusnya mengenai dengan apa yang berada dekat dalam Kaabah. Mungkin tak semua tahu apa yang berada dekat dalam Kaabah, tapi jika kita search, bila kita baca buku, kita cari artikel-artikel, memang ada mereka yang menceritakan tentang apa yang berada dekat dalam Kaabah. So pada hari ini aku nak share sedikit gambar, aku nak share sedikit maklumat dan apa ada dalam Kaabah. Kalau korang lihat ni, apabila korang masuk dekat itu Kaabah, korang akan jumpa satu meja marmar. Dia bukan meja lah, dia macam bekas kotak besar, dia dibuat pada marmar. Dalam bekas marmar ni, dalam kotak box ni, ada pelbagai jenis bau-bauan, wangi-wangian, minyak, bahan pencuci yang digunakan untuk mencuci Kaabah 3 kali setahun tu. Apabila mereka nak cuci Kaabah kan, apabila pihak Saudi Arabia nak cuci Kaabah dan sebagainya, mereka akan pergi Kaabah, buka Kaabah, masuk dalam Kaabah, ambil bahan-bahan pencuci tu dari dalam Kaabah itu sendiri. Dan dalam Kaabah tu adalah beberapa pilar tau, ada beberapa tiang dalam tu. Dekat tiang tu mereka gantung bekas-bekas air, bekas cerik, dan macam aku tak tahu nak cakap mana, dia macam bekas lah, bekas minuman tu yang dibuat pada emas tulen, yang diperbuat daripada emas tulen, yang dihadiahkan oleh setiap pembesar-pembesar ataupun raja-raja Arab Saudi yang memerintah Arab Saudi. Dan dekat dalam Kaabah tu juga, dalam bawah dekat lantai dia ada tiles tau. Dan tiles tu adalah corak-corak dia. Dan ada satu corak tu memang terputus. Design dia hilang dekat tengah-tengah tu. Korang tahu tak kenapa design tu terputus? Kenapa tak ada corak dekat situ? Sebab dekat kawasan itulah, dekat spot itulah, apabila Nabi Muhammad SAW, Rasulullah kita, menawan semula Mekah, dan apabila dia masuk ke dalam Kaabah itu sendiri, dan dekat situlah, spot itulah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan solat pertama dia selepas dia menawan semula Makkah. Dekat situlah dia buat spot tu. Memang design dia kosongkan, dia blankan sebab nak buat indication bahawa dekat situlah di mana Nabi kita pernah solat, the exact same spot. So guys, macam mana? Best tak cerita-cerita yang apa dekat Mekah dan sebagainya? So ini adalah benda-benda yang dikongsikan oleh orang dan aku sampaikan ke korang juga. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi aku tak tahulah korang suka ke tak. Kalau korang suka benda cerita-cerita macam ni, komen kat bawah korang suka, dan mungkin aku akan buat part kedua untuk cerita-cerita yang lebih menarik lagi mengenai rahsia-rahsia ataupun benda-benda yang mungkin kita tidak tahu yang ada dekat tanah suci kita di Mekah dan Madinah. So guys, sampai di saja video pada kali ini. Kalau korang suka, kalau rasa video ni bermanfaat, share dekat kawan-kawan, share dekat family semua. Dan ya, till again, be a good Muslim, take care, stay healthy, stay positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.